Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya kasihi Fadilatul Imam Bilal ahli tangkuasa surah Al-Amin, tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan saya jumpa dengan tuan-tuan. Kalau ikutkan sampai hujung bulan, jadual saya penuh. Tapi rezeki, betul-betul rezeki. Petang semalam, Masjid Tunku Mizan Zainal Abidin minta saya berikan laluan sebab diorang ada program khas malam ni dengan program masjid. Ada karnival kot di masjid. So diorang kata malam ni boleh tak bagi laluan untuk diorang buat program karnival tersebut. Saya kata sangat-sangat ditunggu-tunggu lah. Sebab pada surau ada tempat lain susun. Dia kata, Ustaz, kalau mana-mana tempat yang kata off, kami on. Saya telefon Ustaz, Alhamdulillah kata rezeki. Pertama malam ni pun tuan-tuan mungkin tak tahulah ada program dan sebagainya. Tapi saya kata cubalah, kalau tak ada pun saya rehat je. Alhamdulillah dapatlah bertemu dengan tuan-tuan dan kebetulan ada jemaah yang saya bawakan pengajian ni di Shah Alam di Seksyen 8. Dia minta saya untuk saya dapatkan kitab ni sebab dia orang kata dia orang cari di mana-mana tempat tak dapat. Last kali saya telefon pengarang dia sendiri. Saya kata ada lagi tak stok dekat dia. So, dia kata ada. Saya beli terus daripada dia dengan harga yang sekian-sekian, maksudnya dengan harga yang harga buku yang sebenar. Saya keluarkan duit saya dulu dan apa yang saya tolak pada tuan-tuan pun harga yang sebegitu. Saya tak ambil untung apa-apa. Kalau tuan-tuan berminat, silalah. Saya beli buku ni dengan harga RM25. Saya pun sendiri beli RM25 dan itulah yang saya dapatkan untuk tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berminat untuk dapatkan harganya, tak lebih tak kurang, insyaAllah. Don't worry. Saya bukan nak jual, saya tak jual. Tapi ini untuk tuan-tuan yang kalau berminat nak mengikuti pengajian secara berkitab, maksudnya bolehlah tengok apa yang kita baca dan dapat turuti dan memudahkan kalau tuan-tuan nak buat catatan dan sebagainya. Tapi tak ada paksaan, siapa yang nak kan silakan. Kalau tak ada 3 tempat lagi yang menanti-nanti buku ni. Kalau tak habis sini pun insyaAllah tempat lain akan ada. Hari ini insyaAllah kita nak sambung lagi perbincangan kita daripada buku Survival Iman. Macam mana kita nak pastikan iman kita hidup di zaman yang disebutkan sebagai zaman pancaroba, yang telah kita lihat takrifan apa yang dimaksudkan dengan akhir zaman ini. Zaman yang tak menentu ini tuan-tuan, ianya sangat-sangat memerlukan kepada kita untuk fikir hidup. Kalau kita katakan orang-orang lain fikir hidup mereka fikir hidup semata-mata untuk perut mereka. Tapi kita orang beriman, bab perut ataupun bab rezeki berkenaan tentang fizikal ni tuan-tuan, insya-Allah kita langsung tak ada kerisauan sebab setiap daripada kita Allah telah tulis rezeki kita. Untuk hidup kita, kita buat kerja kita usaha apa yang termampu untuk kita cari rezeki. Selebihnya selagi mana kita hidup atas muka bumi ni, insya-Allah jangan takutlah tentang rezeki daripada Allah, ia pasti ada. Tetapi berkenaan tentang rezeki yang satu lagi, yang namanya rezeki iman, rezeki spiritual yang kuat, pergantungan kita dengan Allah Ta'ala, tak ada satu pun jaminan daripada Allah dan juga Rasulnya bahawasanya iman itu akan kekal dalam diri. Bahkan yang kita ketahui, apa yang kita pegang daripada keyakinan akidah ahli sunnah wal jamaah, bahawasanya iman kita ni dia akan turun naik. Sekejap dia boleh naik, sekejap dia boleh turun. Dan kalau dia turun, macam mana kita nak pastikan dia tak hilang daripada diri kita? Bahkan bayangkanlah baginda Nabi SAW sendiri, seorang yang kita ketahui imannya itu sentiasa naik, tak turun-turun. Kerana baginda kita ketahui terpelihara daripada sebarang dosa dan juga maksiat yang kita ketahui itulah menjadi punca iman kita turun. Baginda sendiri berdoa agar Allah tetapkan diri baginda atas jalan yang lurus, jalan istiqamah, jalan iman.
Yang kita selalu dengarkan doa tersebut dibacakan oleh imam-imam kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini yang Nabi bacakan selalu, seperti mana riwayat daripada Anas bin Malik. Maka lantaran itulah pengarang buku ni dituliskan tajuk ni, dikata survival iman. Macam mana kita nak hidupkan iman kita? Bagi tujuan apa? Bagi tujuan supaya mudah-mudahan pengakhiran kita itu adalah pengakhiran yang sangat-sangat indah di sisi Tuhan, yang akan menerima kembalinya kita. Seperti mana berita yang semalam kita terima, satu berita yang mengejutkan seluruh umat di dunia, tetapi dalam keadaan kita bersedih, di situ ada gembiranya. Apa berita semalam? Ketua bagi masyarakat di Palestin, almarhum Syahid Yahya Sinwar, yang dituduh oleh sebahagian orang, kata dia ni menyorok dekat dalam terowong-terowong, ataupun melarikan diri keluar negara, ataupun menjadikan manusia-manusia lain sebagai perisai dia supaya dia selamat. Namun kesudahannya Allah tunjukkan orang yang ikhlas dalam berjuang dalam perjalanan kehidupan dia untuk membenarkan janji dia dengan Allah. Mula-mula berita tentang kematian itu disebarkan sendiri oleh Zionis. Gambar-gambar dia disebarkan tujuannya untuk memalukan dia. Tetapi akhirnya gambar yang disiarkan tersebutlah membuka mata dunia siapakah Yahya Sinwar yang sebenar. Seorang yang tak lari tak kala mana musuh datang, sebelah tangannya hancur lebur, diikatnya tangan tersebut dan menggunakan sebelah lagi tangan kirinya untuk terus berjuang sampailah ketitisan darah yang terakhir. Sedangkan dia merupakan panglima yang pertama, maksudnya orang nombor pertama yang memimpin masyarakat Palestin. Dia bukan berada di barisan yang paling belakang, tetapi dia berada di barisan yang paling hadapan. Subhanallah. Maka kita lihat macam mana nak dapat keimanan yang begitu. Inilah perkara yang perlu kita baca daripada pimpinan wahyu. Antaranya surah Al-Kahfi membimbing kita bagaimana untuk kita nak ada persiapan-persiapan sebelum tibanya ujian-ujian tersebut. Mudah-mudahan tak kala mana ujian itu tiba, kita tahu bagaimana cara untuk nak memastikan iman kita sentiasa hidup dalam keadaan ujian-ujian itu seteruk manapun yang datang. InsyaAllah mudah-mudahan Allah kekalkan iman kita. Kali terakhir kalau kita buka buku kita ni tuan-tuan, kita dah lihat sampai kepada muka surat yang ke-8. Kalau tuan-tuan perasan, kali terakhir kita jumpa, saya share apa makna zaman fitnah. Ingat tak? Maksud dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu maksud-maksud zaman fitnah. Supaya kita, kalau orang tanya kita apa maksud zaman fitnah, bermula daripada kejahilan manusia kerana hilangnya pedoman Quran dan juga sunnah. Banyaknya berlaku kekeliruan, tak tahu mana lagi betul, mana lagi yang salah. Benda-benda yang baik akan disempitkan, benda-benda yang buruk akan diluaskan. Nak buat benda tak baik lagi senang daripada buat benda baik ni. Berlakunya kezaliman yang hari ini kita dapat lihat sebahagiannya depan mata kita, tapi kita tak mampu nak buat apa-apa. Apa yang berlaku di bumi Palestin ni bukan takat kita kata menimbulkan rasa marah di sisi kita umat Islam. Bahkan kalau tuan-tuan tahulah, hatta negara barat sendiri pun yang melibatkan orang bukan Islam sendiri pun, mereka tak boleh terima apa yang berlaku di bumi Palestin sana daripada kekejaman Zionis. Bukan seorang daripada kalangan yang bukan Islam bersuara membangkitkan ketidakadilan ini. Tapi nak buat apa? Tak boleh buat apa-apa. Sehinggalah kepada berlakunya kejahilan yang bukan takat kejahilan luaran, kejahilan yang melibatkan hati serta ilmu yang dianggap biasa, dan menyebabkan kejahilan kepada cara berfikir manusia. Kita kata benda ni salah tuan. Kadang-kadang kita akan jumpa orang kata, kat mana salahnya? Kita kata benda ni salah tuan. Contohnya kita katalah nak berjoget dekat TikTok tu, orang duk kata benda tu tak baik, tak elok. Hatta keluarga-keluarga, alah tak apa, bapak saya sporting, mak saya pun sporting, kami sekeluarga berjoget dekat TikTok. Inilah namanya keluarga yang bagus, bahagia lagi. Macam-macam lah istilah yang diberikan. Kita sebutkan benda tu tak elok tuan-tuan. Nak menari keluarga punya pasal dia lah, tapi share dekat orang lain menari kat TikTok satu keluarga tu tak elok. Siap dia tanya kita balik, mana yang tak eloknya?
Allahu Akbar. Tidakkah itu berlaku, kita kata, kecelaruan ataupun kejahilan fikiran? Dia tak boleh lagi nak tentukan, Ustaz, biar betul orang lain pakat buat elok belaka je, kita orang buat tiba-tiba Ustaz marah lah. Contohlah tuan-tuan. Sehinggalah yang terakhir disebutkan bahawasanya zaman fitnah ini, untung rugi itu bukan lagi terletak pada iman ataupun taqwa, tetapi ianya semata-mata dilihat kepada duit untung rugi. Wala'iyadzubillah. Itu yang kita lihat. Sehinggalah yang terakhir, perkara tersebut kita bawakan hari ini. Kita nak sambung lagi daripada pesan daripada Al-Quran dan pesan daripada Nabi waktu ketika mana tibanya zaman ini, apa yang perlu kita buat. Disebutkan kepada kita muka surat yang ke-8 tu, benda yang Al-Quran pesan pada kita, jaga diri kita elok-elok. Macam mana nak jaga, nanti kita akan tengok. Ayat Al-Quran yang dibawa datang kepada kita adalah daripada firman Allah pada ayat 105 surah Al-Ma'idah. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah kata, wahai orang beriman. Pesan ni Allah sampaikan kepada kita 1400 tahun yang dulu. Dan ayat ni masih lagi valid sampai ke hari ini. Bagaimana Allah perintahkan kepada kita, alaikum anfusakum. Apa maksud alaikum anfusakum? Tolong jaga diri kamu tu elok-elok. Jaga diri kamu baik-baik. Sebab bila mana tiba zaman fitnah, kalau kita tak jaga diri kita elok-elok, kita dengan sesenangnya akan terikut-ikut dengan keadaan, dengan persekitaran, dengan pembudayaan. Pasal kita tak perhati diri kita, kita duk perhati orang lain je. Orang lain tu buat macam seronok, saya ikut. Tapi kalau kita balik tengok pada diri kita, saya ni Muslim, saya ni orang masjid, saya ni orang yang datang mengaji, saya ni orang yang ada ilmu. Takkan saya nak buat macam orang-orang yang jahil lagi tak berilmu? Takkan saya nak ikut macam perlakuan orang-orang yang tak beriman? Sedih tuan-tuan Kita kata, macam saya kata, saya pernah duduk di bumi tanah Arab lama. Masa saya belajar dulu, saya tak lihat benda-benda tersebut ada di tempat tersebut. Kalau nak ada pun, tak lama orang pakat marah belaka. Pasal apa buat macam ni? Kau buat malu kita orang. Tapi bila mana kemudian hari ini, kita tengok orang Islam yang namanya Muslim, tak pernah duk sambut Halloween. Tiba-tiba dia buat sambutan Halloween. Kita kata orang dekat tempat kita yang namanya Malaysia ni pun, setelah kita sekian lama terdedah dengan dunia yang lebih luas berbanding mereka pun, setakat ni saya tak jumpa lagi lah orang Taman Tasik Senangin bila sampai Halloween, tuan-tuan buat pesta kostum Halloween. Ada buat di bawah anjuran Surau Al-Amin. Macam mana? Kita tak buat, tuan-tuan. Pasal apa? Sebab kita tahu itu bukan budaya kita, bukan takat budaya, itu bukan agama kita yang lebih teruk, sebab ia melibatkan akidah. Pesta Halloween ini melibatkan kepercayaan, hantu-hantu yang berkeliaran dan sebagainya. Kita bukan tak percaya jin, tapi tak perlulah manusia merupa jadi jin, cukuplah jin merupa jadi dia. Ada orang suka pula nak merupa jadi jin. Diri dah cukup elok Tuhan cipta, nak merupa jadi jin pasal apa? Jin malam tu pencen belaka. Pasal apa? Orang dah habis kerja dia. Tapi kita tengok benda tu sebab berlaku. Pasal apa? Sebab antara puncanya tak jaga diri. Wala'iyatubillah. Tak tengok diri kita. Kalau tengok orang lain, sampai kita terikut-ikut dengan mereka. Sedangkan antara satu pesan daripada Nabi SAW berkenaan tentang ikut-ikutan ni kita dah dengar, dan kita sangat-sangat takut akannya. Hadis yang saya yakin tuan-tuan dah pernah dengar. Nabi sebut, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin lattaba'tumuh. Qulna man hum ya Rasulullah?
al-yahudu wan nasara, qala faman. Nabi kata, akan kamu menuruti sungguh-sungguh perlakuan orang-orang yang sebelum daripada kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka masuk dalam lubang bewak pasir pun kalian pun duk turut juga. Para sahabat tanya pada Nabi, siapa yang kami akan turut tu ya Rasulullah? Adakah jalan yang dilalui oleh orang Yahudi dan juga Nasrani? Nabi kata, kalau bukan jalan keduanya, siapa lagi? Peringatan daripada Nabi tu 1400 tahun. Kita kata, kita ni orang Islam, takkanlah nak ikut cara Yahudi, takkanlah nak ikut cara Nasrani, mana mungkin. Kita dah ada pengajian ilmu dekat Masjid Surau. Kita dah ada perkongsian ilmu di TV dan juga radio. Kita ada sebaran-sebaran yang meluas, hatta khutbah-khutbah yang disampaikan setiap Jumaat. Mana mungkin orang Islam ikut perlakuan orang Yahudi dan juga Nasrani. Tapi bila kita tak perhati diri kita baik-baik, kita tak jaga diri kita elok-elok, akhirnya kita perasan rupa-rupanya sikit demi sikit. Kalau tak kita kata keseluruhannya, kita akan mula ikut sejengkal demi sejengkal, kata Nabi, sampai akhirnya termasuk dalam lubang biawak yang namanya terlibat secara langsung dengan kesemua aktiviti-aktiviti yang bukan berasal daripada agama kita pun, kita akan menurutinya. Sedangkan kata Allah, kalaulah masing-masing jaga diri masing-masing dengan cara memperbaiki diri kita dengan terus melangsungkan kebaikan semampu yang mungkin. Kebaikan itu sudah tentulah kebaikan yang Allah tentukan dan yang Nabi tentukan bagi diri kita. Maka disitulah ianya tidak akan menyebabkan orang-orang lain berupaya memudaratkan kita. Kalau ada orang ajak kita untuk buat apa-apa yang berkaitan dengan kepercayaan agama dia, yang sehingga boleh menyebabkan rosaknya agama kita, kita akan kata, minta maaf, agama saya tak izinkan, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Kamu nak buat apa, itu hak kamu. Betul, kita takkan kacau dia. Sebab apa? Sebab hak beragama bagi mereka yang lain daripada agama Islam, sememangnya Islam telah pun memberikan jaminan tak boleh kacau ganggu, bukan takat diri mereka, hatta tempat ibadat mereka, sembahan mereka tak boleh dicela sama sekali. Islam dah ajar pada kita benda ni. Allah dah sebutkan dalam suratul An'am, wala tasubbul ladina yad'una rabbahum fayasubbullaha adwan bighairi ilm, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Allah kata, jangan kamu cela sembahan-sembahan yang disembah selain daripada Allah. Pasal apa? Takut nanti dia balas balik, caci Allah dalam keadaan dia tak tahu pun Allah itu siapa. Kalaulah sampai begitu Islam memberikan jaminan penjagaan hak kebebasan kepada mereka yang beragama lain daripada kita, tapi satu yang Islam tak bagi, iaitulah jangan duk ajak kita untuk buat apa yang bercanggah dengan agama kita. Itu saja. Kamu nak buat apa, kami tak kacau, tapi jangan duk seru kita untuk buat apa yang dilarang oleh agama kita. Apa dia? Apa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru-niru perbuatan kaum yang lain daripada orang Islam, maka dia dikira sebagai sebahagian daripada mereka. Maksudnya boleh terjejas akidah kita. Nampak? Kalau kita lihat huraian yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir berkenaan tentang alaikum anfusakum di sini, bahawasanya Allah menyuruh orang-orang beriman agar sentiasa memperbaiki diri kita. Jaga diri ni maksud dia bukan kita kata jaga diri daripada tak berlaku apa-apa, tak, tapi jaga diri dengan usaha buat lebih baik daripada semalam. Jangan kita cepat berpuas hati dengan apa yang kita dah buat untuk waktu ini, tapi carilah jalan untuk perbaiki diri kita daripada masa ke semasa, dan teruskanlah hidup dalam kebaikan. Walaupun kadang-kadang kita kata, susah jadi orang baik rupanya. Bila jadi orang baik ni macam-macam ujian datang lah. Betul. Orang baik ni memang ujian banyak datang. Tapi dia tak tahu jadi jahat pun ujian sama juga, banyak juga datang. Cuma dia tak berasa lagi. Dia kata, susahnya jadi orang baik. Jadi orang baik ni ujian banyak datang. Betul. Kita dah bisa dengar kan hadis Nabi SAW. Nabi sebut, asyaddan nasu bala'an al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthal. Orang yang paling banyak yang Tuhan akan uji ni orang daripada kalangan para anbiya. Lepas tu siapa dia? Orang yang paling baik, orang yang paling baik. Siapa yang paling baik? Cuba kita tengok. Memang ujian dia tak henti-henti.
Tapi bila mana kita jadi orang baik, kita rasa diri kita banyak diuji. Susahnya jadi orang baik, lebih baik saya jadi orang jahat. Dia tak tahu bila jadi orang jahat, lagi banyak ujian juga. Tapi setara orang jahat lah. Ujian orang jahat tak sama macam orang baik. Ujian orang baik dapat pahala, ujian orang jahat macam mana? Ujian orang jahat bermula daripada Tuhan nak kembalikan dia balik ke jalan kebaikan. Kalau dia tak kembali jalan kebaikan, dia akan dileburkan dengan ujian tersebut. Maksudnya dia akan dimusnahkan dengan ujian tersebut. Maka ayat ini juga bermaksud jati diri orang-orang beriman tidak akan boleh dipengaruhi oleh kerosakan golongan-golongan yang rosak. Bila sebutkan tentang la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, bila mana kita dah jaga diri kita elok-elok, dah perbaiki diri kita, insya-Allah tak ada yang buruk-buruk akan boleh ganggu rosakkan diri kita. Walaupun kalau kita kata fikir tentang, kita lihat persekitaran kita risau. Malam ni sahabat sekolah saya daripada zaman sekolah menengah, sahabat baik saya, best friend saya, seorang jutawan dah dia. Memang kawan sebantal lah ibaratnya. Malam ni dia ajak jumpa, lama tak jumpa, sekali-sekala jumpa. Dia datang daripada kawasan yang jauh, datang ke KL, duduk 2-3 hari ada urusan. Malam ni sekejap lagi lepas isyak saya nak pergi ke KL jumpa dia. Duduk kat mana? Dia duduk kat Hilton. Saya kata, okey, boleh. Kami nak keluar berdua. Saya gurau dengan dia. Ni boleh keluar ke malam-malam ni? Dia kata tak apa. Isteri dia tak datang lagi. Esok baru isteri datang. So, saya kata malam ni boleh lah. Kita keluar berdua. Saya bawa pergi Bukit Bintang. Saya kata. Oh, dia kata jom. Tapi syaratnya apa dia? Pakai jubah. Sebab saya pun pakai jubah lepas dia pergi lah. Kita pergi dakwah dekat sana kan. Contohnya saya kata gitu. Tuan-tuan sendiri kalau tuan-tuan biasa pergilah kawasan tersebut kan, belah-belah malam, kita sendiri risau dengan anak-anak kita risau dengan keluarga kita macam mana kan. Tapi jaminan daripada Allah, kalau kita dah bubuh dalam diri kita, dah bubuh dalam diri anak-anak kita pengetahuan basic tentang agama, asas tentang agama ini, dalam keadaan kita minta doa daripada Allah Subhanahu wa taala untuk nak jaga diri kita dan juga jaga anak keturunan kita ni, insya-Allah mudah-mudahan ianya takkan dapat dirosakkan oleh orang-orang yang kalaupun berniat buruk nak merosakkan cara hidup orang Muslim ni. Tuan-tuan tak boleh bayangkan macam mana kejahatan mereka. Kalau tuan-tuan ada ikuti satu berita bulan lepas, yang paling dahsyat sekali iaitulah apa yang dibuat secara terancang untuk merosakkan manusia-manusia yang baik dan juga yang buruk. Satu kumpulan yang diketuai, Allahu alam, ada yang kata ada yang lagi besar daripada dia. Satu kumpulan yang diketuai oleh seorang yang namanya PDD. Apa dia PDD? Bukan skibidi-bidi dah. PDD ni Puff Diddy. Seorang selebriti daripada Hollywood. Dia dikira sebagai orang yang paling berkuasa untuk nak menaik ataupun menurunkan sesiapa hatta di bumi Amerika. Daripada presiden sampailah kepada selebriti yang lain. Bila baca tentang macam mana dia rosakkan setiap orang yang dia nak kuasai, memang sangat-sangat dahsyat. Bermula daripada taja untuk buat pesta hiburan yang siapa yang sertai kesemuanya akan terlibat dalam kejahatan yang tak dapat digambarkan, dan setiap daripada kejahatan itu akan dirakam. Bila mana kejahatan itu dirakam, apa pun yang diorang akan buat semuanya akan dikawal oleh yang namanya Puff Diddy ni. Dahsyat. Sampailah kepada pembunuhan beberapa selebriti yang kemudian ini juga didapati ada kaitan dengan si hamba Allah Ta'ala ni yang merupakan seorang penyanyi rappers. Itu pun orang kata belum lagi terbongkar yang sebenar-benarnya. Polis, FBI semua dah datang, tangkap macam-macam, menanti perbicaraan. Tapi kalau tuan-tuan bacalah tentang apa yang telah pun berlaku daripada kejahatan dia, sampaikan hatta di kalangan mereka sendiri, maksudnya bukan kalangan Muslim, mereka menyatakan kalau nak melihat syaitan rupa manusia, itulah dia orang dia. Ini orang-orang barat sendiri cakap. Maksudnya bukan kata kalau kita ni orang Islam cakap, mungkin kita kata sebab kita bertentang agama. Ini tidak, sesama dia sendiri kata, kerana marahnya dengan apa yang dibuat dan siapa yang pernah dilibatkan dalam, dia panggil apa nama,
perangkap ini, blackmail ini, mereka yang sangat-sangat marah terhadap dia, bila mana dia ditangkap, maka mereka katakan kalau nak lihat syaitan dalam bentuk rupa manusia, dialah orang dia. Tuan-tuan boleh bayangkan, kalau dah kata yang jahat tu pun kata sama-sama jahat, dialah yang paling jahat. Tuan-tuan boleh bayangkan kejahatan dia tengah mana. Masya Allah. Tapi orang-orang beriman, kenapa Tuhan kata jaga diri, perbaiki diri? Supaya orang-orang jahat, sejahat macam mana pun dia takkan mampu untuk menggugah mana-mana manusia. Orang kata, boleh ke Ustaz? Tuan-tuan jangan lupa, kalau kita flashback balik zaman Nabi SAW, kita ambillah kata daripada orang yang dipandang paling lekeh daripada hierarki manusia. Siapa dia? Bilal ibn Rabah. Dia hidup dalam zaman yang disebutkan zaman jahiliah. Apa kejahatan yang tak ada. Dan sedangkan dirinya itu tak ada apa-apa kekuasaan melainkan dia seorang hamba. Bila seorang hamba ni sepatutnya kalau dia nak selamat, dia nak hidup senang, kau ikut je lah cakap tuan kau. Siapa tuan dia? Umayyah ibn Khalaf. Tapi setelah iman masuk dalam hati dia, keyakinannya itu betul-betul yakin, dan dia berusaha untuk memperbaiki diri dia. Pada saat ketika mana diletakkan batu yang berat, dibaringkan dirinya di atas padang pasir yang panas, diminta untuk mengucapkan satu sahaja, iaitulah kalimah kufur terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang lain-lain. Minta kamu ucap ni je. Kalau kamu kufur, kamu lepas. Macam mana boleh bertahannya Bilal dalam keadaan tersebut dengan kata-katanya ahadun ahad. Orang kita seronok juga ahadun ahad. Pasal apa? Cuti. Ahad juga. Esok ahad kan. Tapi seronoknya Bilal dengan ahadun ahad sebab dia merasakan kemanisan iman dalam hati dia. Itu beza kita dengan Bilal ibn Rabah. Macam mana Bilal boleh ada yang namanya iman seteguh tersebut? Pasal apa? Sebab dia tunaikan alaikum anfusakum, jaga diri kamu baik-baik. Jaga dari apa tuan-tuan? Jaga daripada tercampak dalam api neraka. Itu dia. Bila kita ada perasaan yang begitu, bila mana kita ada penjagaan yang begitu, kata Imam Ibn Katsir, orang beriman ini takkan boleh dipengaruhi oleh kerosakan-kerosakan golongan yang rosak. Dan kalau kita teliti kedudukan ayat yang kita bacakan ini tuan-tuan, kita akan terlebih dahulu jumpa ayat 104. Apa ayat 104? Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah. Kalau buka dalam Al-Quran 104, wa idza qila lahum ta'alu ma anzalallah. Apabila dikatakan kepada mereka, jom kita ikut apa yang telah pun diturunkan oleh Allah, maka jawab orang-orang yang kufur kepada Allah, mereka kata cukup bagi kami apa yang telah pun dipegang ataupun dianuti oleh ayah-ayah kami sebelum daripada ni. Di situ menunjukkan kepada bagaimana kehancuran manusia. Ianya berlaku akibat daripada kejahilan. Kejahilan tu macam mana? Dia tak kira dah perhitungan ilmu, tapi dia lihat kepada pembudayaan. Asalkan budaya itu ada sebelum daripada kita, maka budaya itulah yang lebih benar berbanding dengan pengetahuan berbanding kita. Alhamdulillah. Kalau nak lihat budaya-budaya dalam masyarakat Melayu kita satu ketika dahulu pun tak kurang juga benda-benda yang minta maaf tuan-tuan, suka tak suka kita kena iktiraf. Saya sendiri pernah cerita pada tuan-tuan, saya hidup dalam suasana kampung. Bila saya hidup dalam suasana kampung ni macam-macam lah tuan-tuan. Bahkan nenek saya ni Allah berikan dia ilmu berkenaan tentang merawat orang, maksudnya ilmu mengubat ni kan, dengan Quran dan juga ayat-ayat suci. Dia ceritalah macam mana pergi ke rumah-rumah orang. Ini dalam zaman kita kata 80-an, 90-an, bukanlah lama mana. Tapi dalam zaman tu pun yang membela-bela ni ramai. Orang kampung duduk seorang-seorang, dia kata kalau tak bela siapa nak jaga saya? Ini bukan bela anjing ke bela kucing, tak tuan-tuan. Senang cerita disebutkan bela pelesit, benda makhluk tu lah. Pasal apa? Bila nenek saya pergi malam-malam hari untuk nak sambut bayi, antara cabarannya makhluk tu lah yang suka mengganggu. Tapi kita faham pelesit tu cuma nama, tapi yang kita tahu itulah makhluk yang namanya jin syaitan ni, tu je lah.
tapi ianya menjadi belaan sebahagian manusia yang tak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka itu menjadikan itu sebagai amalan mereka. Pasal apa? Sebab tok nenek dia dulu pun itulah yang dibuat untuk nak bagi kuat konon-kononnya, nak bagi terpelihara, rasa-rasa nak tanah lebih luas sikit, belalah 2-3 ekor, tolong pugar tanah mula-mula. Betul tuan-tuan, ini bukan cerita tipu tak. Ini cerita realiti. Kita hidup dalam suasana kampung, kita tahu. Nah, tapi alhamdulillah, bila mana datangnya ilmu kepada masyarakat, datangnya ilmu kepada kita, bahawasanya bentuk-bentuk persahabatan yang begitu dilarang oleh Islam, hari ini jarang-jarang dah dengar. Orang kita pun dah reti, kalau nak beli kucing okeylah. Nak jaga sangat tak payah susah-susah. Pasang je CCTV orang kata kan, contohnya. Tak payah lagi nak benda-benda yang bukan-bukan. Susah hidup dunia, nak dekat mati lagi susah. Jangan tuan-tuan, tolonglah. Kalau siapa-siapa yang ada, lepaskanlah sekarang. Nanti nak meninggal susah. Saya dah pernah dihubungi oleh orang dekat-dekat nak mati. Lepas asal kita nak balik rumah, tengah kursus, orang kata, ustaz, mak saya ni dah teruk sangat dah nazak tahap habis dah, tapi tak mati-mati. Bukan nak suruh mak dia mati dah. Tapi dalam keadaan nazak, kalau makan berpinggan-pinggan, tuan-tuan boleh bayang? Orang nazak nak makan apa? Tapi mak dia tu nazak boleh makan berpinggan-pinggan. Oi, lelek ni saya kata. Nak kena tanya, ada apa-apa ke sebelum ni yang mak duk bawa ni? Dia kata kalau tengok tu tak nampak sangat lah, tapi dia tahulah apa dia. Rupanya simpan susu muka. Ustaz boleh tolong tak? Saya kata saya tak pandai. Pergi carilah siapa-siapa buat. Cari. Petang tu juga cari, malam tu buat. Esok meninggal. Tapi nak kata susahnya mati. Na'udzubillah min dzalik. Jangan. Na'udzubillah. Usahalah. Kalau ada benda yang dulu-dulu tu tinggal, tak ada manfaat untuk kita. Ia bermula daripada apa? Pembudayaan. Dulu orang kata kalau siapa tak bela tu mustahil. Ibaratnya gitulah. Pasal nak cari pekerja zaman dulu bukan senang. Orang kampung nak buka tanah pula banyak-banyak. Selagi mana tak bugar tanah, tak dapat tanah. Tanah kalau tak bugar, orang lain bugar, habis. Kita tak dapat tanah. So, antara cara yang mudah, bela benda tu. Dapat 3 ekor, bolehlah. Paling kurang 5-6 ekor dapat seorang. Ibaratnya begitu. Tapi saya tak kata orang yang kata 5-6 ekor tanah dulu-dulu semua pakai benda tu. Tak. Tapi itu antara jalan mudah, jalan singkat untuk dapatkan benda tersebut satu ketika dahulu. Ini bukan cerita dongeng, tak. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kita jadikan pembudayaan itu pembudayaan yang zaman kita sekarang. Saya cerita ni bukan suruh tuan-tuan buat. Nanti terfikir pula, bagus idea ni ustaz. Jangan dia ambil idea tu. Idea tu tak baik. Maka di situlah Allah suruh kita supaya jauhi daripada ta'assub terhadap benda-benda yang kita kata walaupun ia kebiasaan, tetapi kembali kepada ilmu yang telah pun disampaikan kepada kita oleh Allah dan juga Rasulnya. Di situlah bila mana kita dah ada ilmu, insya-Allah kita tak tenggelam dalam budaya fanatism. Fanatism ni apa dia? Kita terlalu fanatik terhadap sesuatu tanpa mengetahui asasnya. Barulah dikemukakan pesanan agar orang-orang beriman jaga diri kita. Okey? Apa pula pesan Nabi? Tadi kita lihat pesan Allah. Pesan Nabi banyak. Kita lihat satu demi satu apa yang dipesan oleh Nabi. Tak kala mana berhadapan dengan gejala zaman fitnah ini, dimulakan dengan kisah apa yang telah pun dipetik daripada seorang sahabat yang bernama Abu Tha'labah Al-Khushaini. Satu ketika dia pernah tanya sendiri kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa maksud alaikum anfusakum? Wahai orang beriman, apa maksud jaga diri ni? Maka Nabi SAW tak kala mana menjelaskan maksud jaga diri ni, baginda membacakan ataupun menyebutkan hadis yang panjang. Dan ia patut dimasukkan sebagai satu daripada tafsiran terhadap ayat Allah Ta'ala untuk mengukuhkan lagi kefahaman kita. Macam mana kita nak boleh jaga diri? Ini cara dia, kata Nabi. Nabi kata, balik tamiru bil ma'rufi wa tanahawna 'anil munkar hatta idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'tharatan
wa ijabi dhi kulli dhi ra'yin bi ra'yi fa 'alayka ya'ni bi nafsik wada' anka al-'awama fa inna min wara'ikum ayyam as-sabri as-sabru fihi mithlu qabdin 'ala al-jamri lil-'amili fihim mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla 'amali. Nabi pesan, nak boleh jaga diri macam mana? Nabi kata, teruskanlah oleh dirimu untuk hidup dengan selalu suruh benda yang baik, cegah benda yang mungkar. Kena hidup macam ni. Ini antara cara jaga diri kita. Kadang-kadang ada juga kata-kata yang tak sedap kita dengar. Bila sebutkan tentang kerja dakwah ni, orang melihat kita mungkin menginginkan yang namanya habuan-habuan dunia. Tak. Sebetulnya kerja dakwah ni bukan kerja untuk kita nak dakwah orang, tak. Tapi kerja dakwah ni adalah untuk kita sendiri jaga diri kita. Sebab kalau kita tak buat kerja dakwah ni yang suruh orang buat benda baik, cegah orang buat benda tak baik, masa bila kita nak ingatkan diri kita? Walaupun kita kata kita tak menafikan, mungkin ada manusia yang diuji oleh Allah. Apa yang dia suruh orang, itulah yang dia buat. Yang dia tak buat. Apa yang dia cegah orang, itu yang dia buat. Itu ujian untuk diri dia. Tapi kita cuba bayangkan, kalau kita hidup kita masing-masing, pasal kata, nanti orang cakap, konon-konon nak tunjuk baik. Suruh orang buat benda baik pun jangan, larang orang buat benda buruk pun jangan. Senyap, kau duduk senyap-senyap sudah. Maka orang lain pun buat benda yang tak baik, tinggal benda yang baik. Sebab masing-masing pakat jaga diri masing-masing kan. Akhirnya persekitaran kita jadi apa? Persekitaran kita akan jadi rosak. Bila persekitaran kita jadi rosak, tidakkah kita juga akan terpengaruh sama? Bila mana kita tegur orang lain, paling kurang kita jadikan orang tu satu persekitaran yang baik untuk kita, satu persekitaran yang baik untuk kita. Tegur pula orang lain, orang tu jadi baik, orang tu jadi baik. Bayangkan kalau tempat ni saya tak boleh bayangkan ya. Tak ada siapa-siapa yang fikir nak adakan surau macam ni. Masing-masing tak apalah semayang rumah masing-masing lah. Bukan tak semayang juga kan. Jumaat kita keluar dari tempat lain. Apa susah? Masing-masing fikir masing-masing. Tak payah ada apa-apa. Jadi apa tempat ni? Saya tak boleh bayangkan macam mana. Na'udzubillah. Tapi kita ajak ramai-ramai, jom kita buat rumah Allah Ta'ala, masjid kita bina sama-sama, kita imarah sama-sama, supaya apa? Supaya nanti akan terbentuk suasana yang baik. Bila suasana yang baik, masyarakatnya baik, semuanya baik, kita juga akan jadi orang baik. Nah, itu sebabnya. Tapi adakah keadaan itu akan berlanjutan? Nabi kata, sehinggalah kamu akan lihat bermulanya keadaan yang buruk untuk kita. Daripada permulaannya, sifat kedekut akan mula menular dalam masyarakat. Kita faham, hidup makin, dalam bahasa orang muda, hidup makin gerah. Hidup makin susah. Tapi kita harap jangan sampai kesusahan hidup itu membuatkan kita susah untuk bersedekah. Itu saja. Orang dulu pun susah juga. Bahkan kalau kita fikir orang dulu lagi susah daripada kita, jujurnya. Orang kampung-kampung, kat duduk kat kampung tu, jujurnya lagi susah daripada kita. Tanya ada ke simpanan? Simpanan pun tak ada kadang-kadang. Tapi bab sedekah orang kampung, tuan-tuan janganlah. Memang kalahlah kita. Dia ada pisang, pisang tu dia angkutnya. Tak ada pisang, batang pisangnya dia potong. Tuan-tuan tak kena lagi kan gulai batang pisang kan? Jangan cakap. Kena sekali gulai batang pisang, tak tidur malam pun teringat-ingat. Saya orang Kedah, saya tahulah gulai batang pisang ni, jangan belah balik. Sedap, dahsyat. Kenduri orang sana kalau tak ada gulai batang pisang tak jadi. Tapi nak kata sampai batang pisang dia bagi. Kita kalau kata bagi pisang tu dah hebat dah. Dia kalau tak ada pisang, batang pisang dia angkutnya. Pasal apa? Nak suruh buat kenduri juga, bagi ada sedekah pada orang. Tak ada yang kata barang-barang, dia bagi tenaga dia. Tak ada tenaganya, dia bagi masanya. Itu orang kampung ni, subhanallah, kalau kita lihat satu ketika dahulu bagaimana kerukunan hidup mereka itu adalah daripada sedekah-sedekah dalam bentuk yang pelbagai. Kita harap benda tersebut dapat dipraktikkan juga kita di bandar, yang telah pun Allah berikan segala-galanya, daripada kita kata duit, wang ringgit, tenaga kita, masa kita. Kalau dapat disedekahkan pada jalan Allah Ta'ala, itu akan melewatkan saat buruk itu datang sebenarnya.
Tapi Nabi kata bila mana kita mula melihat yang namanya kedekut itu mula ditaati, masing-masing pakai simpan duit, sayang duit. Azan dulu dah. Terus dulu. Nanti kita azan insya-Allah sikit. Yang keduanya, pada ketika mana hawa nafsu itu mula dituruti. Sebetulnya kita kata tadi yang patut dituruti adalah ilmunya, bukan hawa nafsunya. Tapi kalau kita lihat kehidupan masyarakat, apa pun segala-galanya sudah pun diserahkan kepada keinginan hawa nafsu semata-mata, pertimbangan-pertimbangan ilmu ditolak tepi, maka itu adalah antara permulaan kepada zaman buruk itu akan berlalu dan berlaku dalam hidup kita. Yang ketiganya disebutkan oleh Nabi SAW, wa dunya mu'tharatan, kehidupan dunia itu sentiasa menjadi keutamaannya. Apapun tak bahabuan dunia aku tak buat. Jangan, na'udzubillah, jangan. Biarlah kita kata orang lain kerja dunia, tapi kita jadilah semacam, ada seorang sahabat Nabi, nama dia Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah, dia adalah merupakan seorang daripada gubernur yang dilantik oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu pada ketika mana zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Kalau kita buka sirah Sayyidina Umar, ketika mana zaman Sayyidina Umar, Islam telah pun menguasai 2/3 dunia. Tuan-tuan boleh bayang tak siapa yang menguasai 2/3 dunia, kekayaannya tahap mana? Mana-mana orang yang dapat menguasai 2/3 dunia, tuan-tuan boleh bayang tak tahap kekayaan dia macam mana? Islam pada ketika zaman Sayyidina Umar dapat menguasai 2/3 dunia. Tapi pada ketika mana Sayyidina Umar jadi khalifah, dia akan pastikan diri dia dan juga seluruh yang menjawat jawatan-jawatan penting dalam pentadbirannya tetap mengekalkan hidup yang sederhana. Cara dia macam mana? Sayyidina Umar sendiri hidup dengan cara yang sesederhananya, diikuti dengan siapa-siapa yang jadi gubernur, dia akan buat ziarah rumah ke rumah untuk tengok ada apa-apa tak perubahan terhadap kehidupan mereka setelah mereka menjawat jawatan gubernur ataupun dalam istilahnya menteri besar. Dia akan pergi tiap-tiap rumah, dia akan pergi ziarah. Maksudnya menteri besar dia tu, gubernur dia tu, macam mana hidup dia, ada nampak perubahan tak, makin kaya ke, nampak makin senang ke apa, dia akan tengok dan dia akan tegur. Sampailah tiba giliran kepada rumah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Bila nak pergi ziarah rumah Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia beritahu pada Abu Ubaidah, aku nak pergi ziarah rumah engkau. Kata Abu Ubaidah, tak payah pergi rumah aku lah, pasal apa, nanti kau pergi rumah aku, kau bukan bagi aku happy. Kerja kau nanti bila mari rumah aku, kau kerja nak menangis je. Pasal apa? Kita kalau kita pergi rumah orang, happy kita kan. Tapi Sayyidina Umar kata tak kira, aku nak pergi juga rumah kau. Tak apa, Abu Ubaidah bawa pergi rumah dia. Sampai dekat rumah dia, tengok dalam rumah Abu Ubaidah, satu perabot pun tak ada. Satu perabot pun tak ada. Bukan kata dia tu sorok perabot dia siap-siap nak tahu Sayyidina Umar datang. Tak, ini Sayyidina Umar buat lawatan mengejut, tak sempat buat apa-apa punya. Pergi rumah tengok satu perabot pun tak ada. Tengok makanan. Ni makanan mana? Tetamu datang ni. Sekejap dia kata. Dia ambil satu bekas dekat penjuru rumah dia. Bekas tersebut mengandungi roti-roti yang keras, maka dikeluarkan kepada Sayyidina Umar, dia jamu kepada Sayyidina Umar. Dia kata, inilah makanan yang ada dalam rumah aku. Sedangkan dia merupakan gubernur, pemimpin nombor 1 dalam daerah yang di bawah kawalan dia. Sayyidina Umar bila tengok keadaan Abu Ubaidah Al-Jarrah, pada ketika itulah Sayyidina Umar menangis. Jawab Abu Ubaidah pada ketika itu, itulah aku dah cakap, kau pergi rumah aku bukan aku nak gembirakan aku, kau buat aku menangis dan kau juga menangis. Maka kata Sayyidina Umar, wahai Abu Ubaidah, ghayyaratna ad-dunya kullana illa ant. Dunia memang telah pun merubah kita, sebab dunia telah pun dimiliki oleh umat Islam 2/3, dan daripada apa yang dimiliki oleh umat Islam pada ketika itu dah merubah sikap ramai orang. Tapi melainkan kamu wahai Abu Ubaidah, kamu kekal dalam kesederhanaan hidup kamu. Lantaran itulah Abu Ubaidah daripada zaman Nabi lagi dikenali dirinya, diberikan julukan diri dia sebagai amin di hadhil ummah, orang yang memegang amanah akan umat ini. Itu Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kita macam mana? Kalau kita fikir balik kan, waktu kita susah dulu kan, sedekah kita banyak lah.
Tapi bila mana kita naik gaji, ni tak lama lagi pun nak naik gaji ni, macam mana? Agak-agak sedekah kita makin banyak ke kita makin lagi takut nak sedekah? Wallahu a'lam. Nah, tapi Nabi kata bila mula sahaja yang namanya 3 perkara ni, maka pada ketika itulah kata Nabi setiap orang akan merasa terpesona dengan pandangan masing-masing. Maksudnya dia akan anggap bahawasanya apa yang diutarakan daripada pandangan diri dia itulah yang paling hebat. Sedangkan kita ni waktu kita melontarkan pandangan kita tak lebih hebat daripada apa yang Allah telah pun berikan kepada kita daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita ada idea-idea yang hebat, percayalah idea daripada Al-Quran juga hadis Nabi itu lebih hebat. Maka kalaulah itu yang berlaku kata Nabi, maka pada ketika itulah Nabi kata kamu perlu jaga diri kamu dengan bergaul dengan orang-orang yang sealiran dengan kamu sahaja, yang searah dengan kamu sahaja. Jauhilah orang-orang kebanyakan. Bukan kita kata kita ni anti-social, tak. Tapi yang dimaksudkan dengan orang kebanyakan iaitulah orang-orang yang mampu mengubah ataupun memberi kesan terhadap hidup kamu pada ketika tersebut daripada jalan kebaikan, mengubah kamu kepada jalan yang lain. Dikala itulah Nabi kata apa dia? Maka sesungguhnya setelah zamanmu akan datang zaman yang penuh dengan ujian. Orang-orang yang berpegang teguh dengan agama ini akan dilihat seperti mana menggenggam bara api. Ketahuilah saat itu orang yang terus berusaha berpegang dengan agamanya akan beroleh pahala seumpama 50 orang yang turut melakukan amalnya yang sama. Itu dia pahala kalau kita dapat kekalkan diri kita dalam kehidupan beragama ni pada saat orang nak mula buang agama dalam hidup. Kita mungkin tak berasa lagi tuan-tuan. Tapi kalau kita pergi negara-negara yang Muslim tetapi mengamalkan ajaran sekularisme, geleng kepala kita. Bulan lepas saya datang sini kan, saya sempat cerita pada tuan-tuan macam mana saya hadap. Di mana saya pergi ke bumi Turki, pergi ke Fakulti Pengajian Islam. Fakulti Pengajian Islam dia panggil kuliah ilahiyat, kuliah ketuhanan. Di malam dekan dia dengan pakai Masya Allah, Tabarakallah, Tuhan saja yang tahu. Itu di malam dekan kuliah ketuhanan, maksudnya kuliah agama lah ceritanya. Pasal apa? Sebab dia kata kita orang sekular, pengajian ngaji lah, bukan kita kata nak amal. Macam kita kalau kita belajar, kita tahu kau tak amal nanti mati kau. Ilmu banyak tapi tak ada amalan, mati kau nanti kan. Tapi dia orang tak. Belajar tu sekadar sijil. Ada sijil, boleh kerja, dapat makan, balik, sudah. Amal, nombor 2. Tahu, tak apa. Untuk kita nak tulis paper, nak terbitkan jurnal, nak menghasilkan bahan penerbitan akademik, dia orang boleh tulis. Bahkan kadang-kadang tulisan dia orang lebih baik daripada kita. Tapi dari sudut amalan, alhamdulillah kita kata di sini masih lagi kuat. Tapi kita boleh bayangkan satu ketika nanti kalaulah itu yang datang daripada virus wabak sekularisme kepada masyarakat yang memisahkan agama daripada kehidupan. Jangan terkejut. Ustaz contohlah mari masjid, wah, kalah orang kata artis pakai baju kan, contohnya kan. Ustazah mari mengajar ke depan. Kita pernah hadap zaman tu kan, satu ketika dahulu kan, makcik-makcik kat belakang tu. Dulu kalau kata ustazah boleh pakai bukan serekup tu, apa nama, hak yang sapu tangan ikat gitu, ustazah lah tu. Sebab orang lain tak pakai macam tu. Tahun 80-an dulu ingat lagi tak? Ustazah pakai yang sapu tangan ikat di sini, ngajar ke depan. Apa kesan daripada mana tu? Daripada ajaran sekularisme yang memisahkan antara kehidupan dan juga agama. Tapi alhamdulillah Allah berikan kesedaran beragama, sampailah alhamdulillah kakak-kakak kita, makcik-makcik kita, apa yang puan-puan pakai satu ketika, pada ketika sekarang ni. Satu ketika dahulu saya dengar dengan telinga saya, ibu saya dipanggil ninja pasal pakai macam puan-puan pakai. Tahun 80-an ibu saya mula pakai tudung labuh pada ketika tersebut, baru tahu tentang agama. Telinga ni dengar mak-mak ninja datang. Agak-agak kalau makcik-makcik hari ni dengar kalimah tu, budak tu jadi apa hari ni? Tapi alhamdulillah hari ni makcik-makcik kita, kakak kita nampak cantik dalam pakaian yang Masya Allah, untuk aurat ni kan. Ayah-ayah kita, bapa-bapa kita, abang-abang kita ni dengan pakaian-pakaian untuk aurat begini.
Tapi zaman itu akan datang, kata Nabi SAW, akan tiba. Bila? Tunggu masa. Tanda-tanda yang dah diberitahu. Cuma kita jaga diri kita, jaga amal kita, pegang sungguh-sungguh agama. Sebab siapa yang pegang agama ketika mana tibanya masa tersebut, pahalanya bukan lagi seperti mana pahala kebiasaan yang kita buat sekarang daripada amal-amal. Tapi siapa yang buat amal agama pada masa tersebut, diberikan ganjarannya oleh Allah Ta'ala seumpama 50 orang yang melakukan amal yang sama. Maksudnya digandakan. Sebab nak dapat orang boleh beramal daripada amalan agama pada masa tersebut sangat-sangat susah. Maka siapa yang dapat kekal dalam hal agama ini, dalam amal agama ini, Allah berikan kelebihan pada masa tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abi Dawud, Ibnu Majah dan juga Al-Hakim. Apa huraian hadis ni? Tak sempat juga nak baca. Tuan-tuan boleh baca sendiri, nanti baca sambung nanti bulan depan kalau kata ada masa lagi lah. Cuma saya macam biasalah, bagus apa nama pengurusi tuan-tuan ni, dia cepat tembak saya, Ustaz ada masalah faham tak? Bagi saya tanya macam tu je, insyaAllah saya tak lupa mana yang dalam senarai menunggu tu. Memang kalau kata saya tak ada program dia, saya akan tembak. Dan saya tak ada masalah kalau kata dia boleh kata malam ni ada kuliah pun, saya syukur sangat-sangat saya boleh berehat. Tapi sebab kata dia kata ada, datang juga, lepas ni saya kena berlepas ke Kuala Lumpur insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan untuk pembacaan kita dan ada kebaikan untuk apa yang tuan-tuan ada daripada buku ni. Kalau tuan-tuan tak ada duit pun tak ada masalah, tuan-tuan ambil free je, don't worry. Tunggu, yang penting tuan-tuan ada faedah. Tapi kalau ada, alhamdulillah. Bukan apa, nanti jemaah tempat lain pun minta saya berikan juga. Macam biasalah, keluar duit tak dulu. Macam biasa je, tak ada masalah. So, kalau kata tuan-tuan tak payah, saya kena cari duit lain lah. Saya nak rolling pula tempat lain. Tapi kalau tuan-tuan payah, untuk tempat lain tu saya boleh rolling duit saya sendiri. Don't worry. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.